Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara muslim majlis, semua rakan-rakan pimpinan yang turut hadir. Sebenarnya kami daripada Selangor ada 3 yang berhormat di sini. Yang berhormat Meru ada di sini, yang berhormat Kota Damansara. Kita orang Selangor nak support supaya Perak menang semula, tuan-tuan puan-puan. Dan apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ayuh Malaysia. Sebelum saya berucap seterusnya, saya nak bagi tahu jugalah ya, kalau Tambun ni, Ulu Kinta, lagi-lagi Tanjung Rambutan ini adalah tempat saya bermain dahulu. Saya sebenarnya adalah anak polis komando 69 PPH Ulu Kinta yang duduk di Ulu Kinta PGA sekarang ini daripada tahun 68 sehingga tahun 86. Ya. Saya dibesarkan sebagai keluarga polis dan saya lihat bagaimana kepayahan atau zaman bapa saya berjuang dulu, ya, jadi salah anggota komando 69, masuk hutan, keluar berjuang dan sebagainya. Kadang-kadang dia nak pergi bertugas, dia salam kami seseolahnya salam terakhir buat beliau. Begitu juga perasaan yang kami ada bila kita salam bapa kita tu, kita rasa ya Allah, bagikanlah ruang supaya bapa kita tu kembali semula ya bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, saya masih ingat saya bersekolah di sini, di sekolah PPH Ulu Kinta, sekolah menengah Ulu Kinta. Saya sambung tingkatan 4 dan 5 di sekolah teknik Ipoh, seterusnya belajar di UTM Jalan Semarak. Apa yang bapa saya pesan kepada saya? Dia pesan, dalam hidup ni perlu ada orang yang mempertahankan sesuatu. Terutama mempertahankan negara. Masa tu saya tak faham apalah bapa saya sebut ni. Ya, yang saya faham bahawa beliau masuk berjuang bersungguh-sungguh dan banyak rakan-rakannya mati, ya, meninggal atas dasar untuk mempertahankan negara. Tetapi saya lalui kehidupan itu, boleh dikatakan saban hari ingatkan kepada saya bahawa hidup ini kena ada orang yang berjuang, dan orang yang berjuang, kalau kita menjadi pejuang, kita kenalah amanah dalam perjuangan kita. Kita kena benar-benar yakin bahawa perjuangan kita ini dapat memberi sesuatu kepada negara. Pesanan ini saya ingat sampai hari ini. Tetapi apa yang saya ingin kongsikan, sebenarnya saya sebagaimana rakan-rakan yang lain juga. Terutama saya nak sebut dengan adik-adik, kakak-kakak di depan saya yang wanita. Saya dulu macam anda semua, seorang yang lepas saya ambil keputusan untuk tidak bekerja. Saya duduk sepenuh masa di rumah, membesarkan anak-anak. Saya tak ada orang kata terfikir untuk terlibat di dalam politik. Tetapi kita kena ingat bahawa peranan yang perlu kita main sebagai seorang wanita itu penting. Saya tak pernah terfikir nak jadi yang berhormat, tak pernah terfikir jadi yang berhormat, jadi esko pula tu, diberikan mandat. Lepas tu diminta sampai 3 penggal dah sekarang saya ni berkhidmat di Dun Batu 3. Alhamdulillah. Tetapi saya nak sebut ada sesuatu yang perlu kita ingat. Kadang-kala kita biarkan diri kita ini tak ambil kisah, maka disitulah kesilapan itu bermula sebenarnya. Jika kita tak ambil kisah, maksudnya kita tak pedulikan masa depan. Apa pun yang berlaku, berlakulah. Nak jadi, jadilah. Tak boleh macam tu. Wanita punya kuasa yang begitu besar. Saya yakin masa kita semua diberikan ataupun semasa kita berkahwin, ya, kita mengandung 9 bulan, 10 hari. Lepas tu kita melahirkan anak. Tak ada siapa pun yang nakkan anak itu lahir. Tetapi
pasti kita ada peranan untuk membentuk anak-anak ini. Pasti kita nak anak-anak kita berjaya dalam kehidupan mereka. Pasti kita nak paling tidak beliau juga akan mempunyai keluarga dan akan mendidik anak cucu kita yang akan datang. Betul atau tidak? Sebab tu sikap tak ambil kisah ni perlu kita perbetulkan. Ya? Kenapa? Bukan sekarang kita bercakapkan perkara ini. Kita kena bercakap tentang sikap ambil peduli ini setiap masa dan kita kena pastikan tak ada sesiapa yang berhak menentukan kehidupan kita, lagi-lagi yang nak menentukan kita itu orang yang korup, orang yang sakau duit rakyat, orang yang tidak amanah dan orang yang tidak dapat mentadbir negara dengan baik. Sebab itu saya sebut, saya seorang suri rumah pada asalnya, diminta oleh suruh bertanding, saya bertanding, tetapi sekali kita menjadi wakil rakyat, kita kena ingat perjuangan ini bukan untuk diri kita. Ya, saya ada tugas. Mungkin rakan-rakan saya yang wakil rakyat, kaum lelaki, saya ingat lagi di Dewan Negeri, saya ingat. Masa saya jadi esko wanita, kita bercakap dengan perjuangan wanita, kita bercakap tentang masalah kita hadapi tentang isu-isu ibu-ibu tunggal di dalam Selangor contohnya. Maka di mana silapnya sehinggakan di dalam negara kita ini, bila jadi ibu tunggal aja, terus kehidupan mereka jatuh ke tahap yang begitu merisaukan. Pendapatan hilang, terpaksa tanggung hutang suami, ya, yang mungkin meninggalkan kita dengan hutang-hutang. Bukan dia sengaja nak tinggalkan hutang-hutang tersebut. Mereka terpaksa berhutang sebab kan nak beli rumah, nak beli kereta, nak beri banyak perkara-perkara perkas-kasan di dalam rumah tangga. Jadi siapa boleh tahu hidup kita ni panjang mana? Bila kita ditinggalkan ataupun menjadi suami yang meninggal, kita terpaksa lihat bagaimana kita nak meneruskan kehidupan ini. Tapi rata-rata wanita di Malaysia ini tidak ada jaminan kewangan yang memastikan kalau mereka berlaku apa-apa musibah kepada keluarga, maka mereka menjadi ketua rumah tangga di mana mereka sepatutnya dibela. Itu saya belum nampak lagi di mana-mana dokumen kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional ataupun PN atau MN ini yang mengatakan bahawa jaminan ini mereka akan berikan kepada wanita. Sebab itu saya setiap kali saya berceramah, saya akan ingatkan semula kepada semua yang mendengar, baik lelaki atau perempuan. Sebab jangan ingat ini isu wanita semata-mata, tak ada kisah dengan kita. Ingat kita adik perempuan, isteri kita seorang perempuan, mak kita perempuan. Jadi perjuangan ini mesti kita teruskan walaupun kita bukan seorang perempuan. Kita wanita di Malaysia sepatutnya menuntut bukan nak duduk sama rata semata-mata, tetapi sebenarnya kita mahukan hak kita itu terbela. Saya bercakap tentang isu tadi di mana sebenarnya di zaman kita memerintah 22 bulan, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Timbalan Perdana Menteri mantan iaitu Kak Wan telah membuat satu polisi yang begitu cantik. Ya, kita buat polisi apa? Kita buat polisi yang suri rumah tangga juga boleh dicarumkan di dalam KWSP dan juga Pekeso. Ni dua gandingan yang cantik. Kalau berlaku kematian itu sebelum berumur 55 tahun, maka Pekeso akan tanggung mereka dan akan berikan didikan kalau anak-anak itu masih bersekolah sehingga mereka lepas belajar. Kalau dia tu berlaku apa-apa musibah berumur 55 tahun ke atas, maka wanita itu layak mendapat sejumlah wang yang telah dicarumkan oleh suaminya ataupun keluarga tersebut ataupun kerajaan. Kerajaan mencarum, kita bagi carum RM5, kerajaan carum RM40. Itulah akan menjadi keuangan yang akan ada jaminan kepada wanita. Tadi veteran bercakap tentang apa dia polisi, pencen yang sedikit dan sebagainya. Yang itu satu bab. Ya, duit pencen yang rendah dan sebagainya satu perkara. Tetapi wanita di Malaysia, anda tak sedar bahawa anda sendiri tidak ada jaminan kehidupan di hari tua anda. Ataupun kalau berlaku apa-apa. Sebab itu, bila saya tengok bajet minggu kemarin pada hari Jumaat, apa yang kita dapati dalam banyak bajet yang diletakkan itu?
sebenarnya rumusan kepada bajet yang diberikan oleh Menteri Keuangan pada hari lepas adalah dari 372.3 bilion bajet akan dikemukakan pada tahun hadapan itu. Tuan-tuan kena sedar bahawa sebenarnya bajet subsidi untuk rakyat hanya 55 bilion saja. Berbanding dengan tahun ini, subsidi untuk rakyat adalah 77.7 bilion. Mana banyak? Tahun ni ke tahun depan? Tahun ni ke tahun depan? Tahun ni lagi banyak bajet subsidinya. Tetapi tahun depan hanya 55 bilion. Di mana? Mana pengurusan keuangan yang betul? Saya jadi esko kerajaan negeri, kita tahu bila kita nak buat bajet, apakah pertimbangan-pertimbangan yang kita buat. Ya, kita ada pertimbangan daripada 332 bilion naik sehingga menjadi 372 bilion, tetapi subsidi kepada rakyat meningkat. Kalau saya boleh olah lagi sikit, subsidi ini pergi pada siapa? Subsidi 55 bilion ini pergi pada siapa? Setiap rakyat yang berpendapatan RM1,000 ke bawah, purata dapat subsidi hanya RM15, tuan-tuan puan-puan. Tak kira lah subsidi apa, subsidi minyak ke, tepung ke, apa ke, cantum semua. Kalau kita bagikan kepada mereka yang berpendapatan RM1,000 ke bawah, RM1,000 ke bawah ini, hanya RM15 sahaja subsidi untuk kita. Yang banyak tu bagi pada siapa? Mereka yang berpendapatan RM10,000 ke atas, subsidi kepada mereka RM1,000, tuan-tuan puan-puan. Jadi siapa yang dapat banyak? Orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Itu saya tak cerita lagi tentang keusahawanan. Ya, banyak kita tengok di dalam konteks perniagaan ataupun mereka yang terlibat di dalam keusahawanan. 90% usahawan ini adalah usahawan sederhana dan kecil. Tetapi manfaatnya lebih kepada mereka yang 10% itu, iaitu mereka yang syarikat-syarikat besar yang diperolehi. Itu persoalannya, satu aspek. Jadi saya nak cakaplah dengan kakak-kakak, adik-adik, nak faham ekonomi ni memang pening kepala sikit. Kan? Tetapi mudah macam ni je. Ya, suami kita, saya teringat arwah bapa saya. Dia setiap kali dia dapat duit gaji, dia pesan duit tu bagi kepada mak terus. Mak saya buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis. Biasa kan orang dulu-dulu. Dia kalau saya bawa report card, ya, saya tunjuk dia, asalkan biru, merah sudah, dia tahu merah tu fail. Kan? Itu bab mak saya. Tapi bab kira duit, bapak saya kata masa tu pendapatan dia 250 je. RM250, tapi dia bagi semua kepada mak saya. Jadi mak saya tengok cara dia menguruskan. Susah, tak besar sangat pendapatan itu. Tetapi paling tidak kos-kos yang ada tu tidaklah melampau sangat. Kan? Jadi kalau kita lihat bandingan dengan ekonomi sekarang. Katalah suami kita berpendapatan RM3,000. Orang Tambun pendapatan berapa? Orang Tambun pendapatan secara purata katalah RM3,000. Betul tak? Orang sini. RM3,000 ni tolak hutang, tolak apa, ada berbaki sikit. Lepas tu kita bagi kat isteri kita, ikut isteri kita lah nak belanja macam mana pun. Tapi isteri kita tengok, ya Allah, harga ikan tinggi, harga ayam naik, minyak mahal, beras mahal. Macam mana dia nak tanggung kehidupan ini? Jadi ekonomi macam ni, pendapatan ataupun ekonomi rumah tangga ini adalah ekonomi yang betul-betul menyusahkan kita kalau seorang pengurus rumah tangga. Betul tak? Sebab itu ada satu fakta lagi yang saya nak kongsi. Sebenarnya setiap wang yang ada pada kita, 90%, ini fakta ya, rakyat Malaysia 90% pendapatan mereka adalah untuk membayar hutang. Ya, 10% saja untuk disimpan ataupun untuk digunakan untuk segala-galanya. Jadi itulah yang saya nak ingatkan. Saya tengok Ibu Likang pun dah sampai. Apa persoalan yang saya sebut tadi? Pertama, saya sebut tentang kita jangan tak ambil kisah.
Ya, kita kena ambil kisah sebab sikap tak ambil peduli inilah yang akan merosakkan generasi akan datang. Kita kena ambil kisah sebab yang kita hidup ini adalah tanah tumpah darah kita. Anak cucu kita akan lahir di sini dan kita nak tengok yang mereka lahir dan mereka mendapat kehidupan yang baik. Negara-negara yang maju sebenarnya negara yang pentingkan kebajikan kepada rakyat. Kalau di Switzerland, di Greece dan sebagainya, walaupun negaranya miskin tetapi cukai ada itu cukup untuk memberikan pendidikan percuma, ya, kebajikan percuma, hatta banyak perkara yang sebenarnya yang baik-baik. Tetapi kita di Malaysia dengan pendapatan yang cukup baik sebenarnya kita masih lagi tidak dapat, ya, peluang untuk menikmati kehidupan yang baik. Saya sebut semalam di Tanjung Malim, kalau kita tengok kehidupan orang sekarang, kadang-kadang kita syukur dapat anak yang boleh pendidikan dengan baik. Masuk universiti, apa dia? Harapan kita, tak apalah kita bergolok gadai sikit, tapi insya-Allah dia masuk universiti, keluar nanti dia boleh bantulah kita. Kita pun dah tua. Tetapi hakikatnya sekarang, anak-anak kita masuk universiti, di mana mereka? Mereka tidak ada peluang untuk bekerja dengan baik. Kalau ada bekerja pun, sebenarnya pendapatannya masih rendah. Ya, saya dulu keluar universiti, ya, dengan suami dalam bidang kejuruteraan, gaji pada ketika itu pada tahun 1987 baru dalam RM1,250. Tetapi kami boleh beli kereta. Ya, simpan untuk kereta sikit. Bolehlah beli sewa buat pendahuluan perumahan. Cuba tanya anak-anak kita yang sekarang ni bergaji mungkin kejuruteraan dalam 2,500, apa yang boleh dia dapat? Tak ada. Ya? Itu alhamdulillah kalau bekerja. Kalau keluar universiti tapi akhirnya tak bekerja, ke mana budak-budak ni duduk? Dia akan duduk dengan mak ayah dia dan dia kekal duduk dengan mak ayah dia yang mak ayahnya sepatutnya dah tak fikir tentang nak cari pendapatan, sepatutnya dia hidup dengan baik. Tetapi sekarang ni itulah berlaku di Malaysia, ya. Jadi inilah perkara yang saya ingin tekankan kepada semua, ya. Kami di Selangor alhamdulillah bersyukur kerana kita kat Selangor ni rakyatnya begitu yakin dengan dengan kenikmatan ataupun hasil pentadbiran yang telah pun mereka pilih pada 2008. Ya, kami telah 3 penggal di Selangor. Saya masih ingat penggal pertama kita buat 18 perkara daripada dapat air percumanya, lahir dapat kita bagi caruman. Kan, kita bagi program-program wanita, kita ada program anak muda, kahwin pun dapat duit, IPT pun dapat duit dan segalanya kita ada. Daripada 18 insentif, sekarang dah 3 penggal kita tingkatkan sampai 44 insentif rakyat. Yang terakhir, rakyat negeri Selangor seramai 6 juta orang itu akan ataupun telah pun diumumkan akan diinsurankan keseluruhan mereka. Jadi ini di antara perkara yang saya nak tunjuk. Kalau pentadbiran itu telus, kalau kita mentadbir dengan pesanan macam apa saya kata, mesti jujur, kena amanah, maka insya-Allah yang kita dapat duit ini kita pulangkan balik kepada rakyat. Dan saya ingat kalau ada masa kita kena tengok, kita kena jadi rakyat yang celik, yang berwibawa, kena bincang tentang hal-hal masa depan ini. Jangan serahkan hanya orang politik bercakap, tetapi kita kena ambil tahu, ya, tentang isu politik ini. Sebab inilah, ya, Terak Ayuh Malaysia, inilah usaha kita untuk mengetuk balik minda-minda kita semua supaya kita menyedari bahawa pentingnya kita terlibat di dalam isu-isu berkaitan dengan masa depan kita. Jadi itu saja daripada saya. Ingat, kita berjuang bukan untuk sakau duit rakyat. Kita berjuang bukan kita untuk pakai kereta mewah, pakai baju cantik, dapat cincin emas, ya, boleh pergi boleh kita pergi kalau kena cukai pendapatan, kita boleh jual kita punya cincin Cartier dan sebagainya. Itu bukan kerja kita, ya. Kita berjuang, kalau kita diberi amanah, kita buat sebaik mungkin. Ingat,
dunia ini tidak kekal selama-lamanya. Yang pasti di akhirat nanti, kan, kalau silap-silap bulan kat dunia lagi kita dah kena, ya, tindakan yang sepatutnya. Saya anak polis, saya diajar untuk ikut segala peraturan. InsyaAllah saya boleh jamin 3 tahun pemerintahan di Selangor kami tak sakau duit rakyat. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi.